Tuhan kata apa dalam surah Al-A'raf ayat 34? Tuhan kata walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Allah sebut dalam ayat tu bagi setiap umat ada ajal dia. Ajal maksud dia tempoh. Semua benda atas dunia ni ada expiry date. Bukan roti gardenia saja. Manusia pun ada expiry date dia. Kita akan expired satu hari. Expiry date kita ialah hari mati kita. Pastikan ketika Allah Subhanahu Wa Taala panggil kita balik menghadap dia, kita dalam keadaan ready untuk nak jumpa dia. Tuan-tuan, mati ni macam-macam. Ada orang mati kerana kena kanser. Kanser dengan 1000 macam jenis dia. Tak pernah kita dengar. Kata Allah, sahabat kita kena kanser. Kanser apa? Kanser limfoma. Oh, dia ni kena kanser. Kanser apa? Kanser thyroid. Oh, dia ni kena kanser apa? Dia ni kena blood cancer. Kanser darah. Leukemia. Ada orang mati kerana sakit yang macam-macam. Kena sakit jantung. Mati. Heart disease, dia panggil. Sakit jantung ni dengan macam-macam jenis. Ada orang mati kena high blood. Hypertension. Dua elok-elok, darah tembak naik. Pum, kata putih orang sana, putih orang sini. Jadi blood clot. Allahu Akbar. Ada orang mati kena kidney failure. Buah pinggang dia failure, tak berfungsi. Ada orang mati kena stroke. Ada orang mati kena dengue. Ada orang mati kena COVID. Macam-macam asbab kematian manusia. Yang pentingnya apa dia? Manusia idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila mai ajal dia, bila mai masa dia, dia tak akan ghostan, dia tak akan lewat walau 1 second, dia tak akan awai walaupun 1 second. Ada orang Allah bagi dekat dia dalam hidup tak ada sakit. Kanser tak ada, darah tinggi, kencing manis tak ada, dia ni okey. Mati aksiden. Mati juga. Bawa kereta elok. Tak pernah dia jijak pedal dia lebih daripada 110. Trailer main bantai kat belakang. Mati. Nak cerita kata mati ini satu benda yang hakikat. Ada orang mati naik motor. Duk naik motor ni 60 tahun naik motor. Duk lalu kat depan ni dah berpuluh tahun dah daripada tak ada lesen. Sampai lesen mati tak renew. Duk naik kau ni tak ada apa. Umur 65. Tiba-tiba tak ada siapa langgar dia. Dah apa benda tak tahu, terbabas, jatuh barik mati. Sampai masa. Ada manusia mati, dia kata aku kereta, aku tak mau beli, aku tak mau bawa, aku nak pergi mana-mana, aku telefon Grab main ambil, nak pergi jauh, aku naik Bahar Express. Mati, aksiden Bahar Express. Ini kematian tuan-tuan yang kita duk tengok hari-hari. Ada orang mati, dia kata aku jenis jalan raya ni, aku memang aku tak percaya jalan raya ni. Kereta, motor, Bahar Express, apa aku tak mau. Aku mana pun naik train. Train derail. Kereta api derail. Tergelincang daripada rel, tertomeh masuk di dalam tasik merah. Terguling masuk dalam tu, mati. Ada orang mati kapal terbang plane yang dia naik crash. Bukan nak pergi jauh pun, bukan nak pergi Istanbul, bukan nak pergi lapangan Heathrow, United Kingdom, no. Cuma naik daripada Penang nak pergi Kuala Lumpur aja. Nak pergi tengok anak duk Kuala Lumpur, tapi anak kata ayah itu salah duk naik kapal terbang. Naik kapal terbang yang sepatutnya turun di Kuala Lumpur. Dia buat lajak pergi jatuh di Johor. Allahu Akbar. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Macam-macam benda. Duk elok-elok tak ada. Anak-anak kata, ayah jomlah kita pergi bercuti di Phuket. Kita pergi bercuti di Krabi. Jom kita pergi jauh sikit apa semua. Kata ayah, jomlah ayah ni kita pakai nak pergi ramai. Jom. Tak pernah pergi snorkeling. Tak pernah snorkeling. Drowning. Lemah dah. Dengan duk pakai life jacket dengan apa tak terkalih kaki naik atas kepala turun bawah duk kuang-kuit nak bangun tak mati lemah. Tuan-tuan, kematian ni dia boleh mai kepada siapa sahaja dalam apa keadaan sekalipun. Kematian boleh mai. Dah tak ada dia mana pun tak mau pi, duk di rumah apa semua, kenderaan tak mau naik, mana pun tak mau pi, berkelah apa ajak pi makan, semua tak mau. Pencuri mai pecah masuk rumah, tetap mati dalam rumah. Kematian ni dia ada banyak sebab yang boleh menyebabkan kematian. Kena bunuh, kena tikam, kena tetak, kena katuk, kena langgak, mati. Tuan-tuan, kematian ni kadang-kadang dia ada kat tepi kita. Kita tak tahu bila kita nak mati. Kita tak tahu siapa mati dulu. Tak tahu tuan-tuan. Kita hayah
kita mak, kita ada anak-anak, kita nanti jalan dulu. Dah, anak jalan dulu. Tak tahu. Siapa punya turn nak mai dulu, tak tahu. Semua ni rahsia Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma kita kena prepare. Nak mati bila, nak mati macam mana, itu Allah punya kerja. Kita prepare. Kita jaga apa yang patut kita jaga. Mati bila pun kita dalam keadaan ready untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kena yakin bahawa soal dosa pahala itu benar. Kita kena yakin kita buat baik itu pahala. Kita kena yakin satu kebaikan kita buat, 10 Tuhan bagi. Kita kena yakin kita buat benda salah itu dosa. Kita kena yakin. Kita kena yakin kubur hak kita duk pergi tengok, duk tanam adik-beradik kita, kawan kita tu, di bawah tu cerita macam-macam. Dia ada satu alam yang dipanggil barzakh. Barzakh ni maksudnya apa tuan? Dinding. Itu maksud barzakh. Dinding. Dia mendindingkan kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Kubur itu awwalu manazilil akhirah. Nabi kata itu adalah rumah yang pertama untuk alam akhirat. Kita masuk aja dalam tu, terputih kita dengan dunia. Terputih. Tidak ada komunikasi, tidak ada apa-apa lagi. Jaga, kita kena yakin bahawa ada mukar dan nakir nak tanya kita di dalam tu. Kita kena yakin bahawa itu benar. Kita kena yakin bahawa kubur boleh jadi tempat nikmat dan boleh jadi tempat azab. Kita kena yakin benda ni. Kerana itu benar. Kita kena yakin kata last kali di sana esok ada syurga, ada neraka. Kita kena yakin tentang benda ni. Kalau kita ada keyakinan tentang benda ni, insya-Allah kita jadi orang baik. Kita tak berani buat benda salah. Kita tak berani buat benda dosa. Kita tak berani makan rasuah. Kita tak berani tipu orang. Kita tak berani buat khianat kat siapa-siapa. Pasal apa? Pasal kita tahu semua benda Allah habaq dalam Quran, dalam hadis ini tidak lain melainkan benar belaka. Dan tuan, dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Ainabah Al-Khawlani radhiyallahu anhu. Dia kata Nabi SAW bersabda. Nabi kata satu orang manusia kalau Allah sayang dia. Pasal apa Allah sayang dia? Pasal dia masa hidup atas dunia, dia duk cari jalan. Macam mana nak jadi hamba Allah yang terbaik. Dia duk cari jalan. Hari-hari fikir nak buat baik, hari-hari fikir nak lari daripada dosa, hari-hari fikir nak istighfar, nak taubat minta ampun kepada Allah. Dia macam ni punya orang. Kalau dia orang yang macam ni, Allah sayang dia. Dan apabila Allah sayang dia, Allah akan bagi dekat dia asalah. Ain sin lam ta marbut. Allah akan bagi dekat dia asalah. Apa dia asalah ni? Sahabat tanya, wa ma asaluh ya Rasulullah? Qal, Nabi kata, yaftahu lahu amalan salihan qabla mautih. Tuhan sayang dia sebelum dia mati. Kok manapun Tuhan akan buka dekat dia satu kesempatan untuk dia buat amal saleh. Kalau Tuhan sayang. Syarat dia apa? Dia cari. Dia nak improve. Dia nak memperbaiki diri dia jadi orang yang baik. Allah sayang dekat dia. Allah akan buka dekat dia satu pintu. Dia ada kesempatan. Itu yang kata asalah. Kesempatan untuk buat bekai akhirat. Ada kesempatan. Tuan-tuan, berapa ramai orang yang hidup atas dunia ni tak dan. Kesempatan tu tak ada kat dia. Dia tak sempat, sentiasa tak sempat. Nak main masjid tak dan, nak mengaji tak dan, nak pergi bagi sedekah derma tak dan, nak buat kebaikan tak dan. Apa benda yang dia dan? Dia tak dan semua. Pasal apa? Pasal masa itu kita yang manage. Time management. Masa ni kita yang manage. Tuan-tuan, orang kata hang pakai jam mahal, jam murah sama aja. Satu orang pergi beli jam. Tuan-tuan pernah dengar jam nama Patek Philippe. Kita ingat tuanku aja baru mahal. Patek pun mahal. Jam Patek Philippe. Patek Philippe ni tuan-tuan pergi tengok di kedai jam ada jual. Takat-takat komputer tak ada jual jam ni. Takat-takat komputer tu ground floor tu ada kedai jam duk jual jam-jam mahal, Tag Heuer, Dunhill, Breitling. Tak ada jam ni, tak ada. Tuan-tuan kena pergi Star Hill tu, dekat Jalan Bukit Bintang tu. Kena naik kedai dia pun, kita pergi relin tengok guard main jegel lah. Dia tengok muka ni tak boleh beli ni, dia jegel. Tengok cari nama yang nama Patek ni. Patek ni tengok paling murah 85,000 tuan-tuan.
Kalau pakai ketayat terjatuh, jalan terkejut. 85,000 jam apa? Jam 85,000 dengan jam yang pergi beli di Pasar Malam Batu Feringgi. RM25. 85,000 dengan RM25 tak ada beza kepada orang yang memakai dah. Orang yang memakai tu kalau dia pakai jam RM25, tapi dia satu orang yang very punctual, dia menepati masa, dia lebih bernilai daripada kawan yang pakai jam harga RM85,000 tapi time tak dia pakai. Jam mahal, janji pukul 8, pukul 10 baru main. Buat apa? Jam RM25, janji pukul 8, 7.50 sampai. Ini kita mah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kesempatan ini, time ni kita yang manage. Kalau kita bagi priority untuk akhirat kita, kita ada time. Tapi kalau kita selalu secondary kan, nombor dua kan, nombor akhirkan hal akhirat, sampai bila pun kita tidak akan ada time. Sedang-sedang sakit, sedang-sedang nak mati dah. Tak ada. Maka hadis yang kita baca ni, kata Abi Inabah radhiyallahu anhu, dia kata apa? Kalau kita gelut nak perbetul diri ikut agama, Allah sayang kita. Bila Allah sayang kita, dia bagi kesempatan dekat kita. Kita sempat untuk atok masa kalut kita ini untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kenapa dia? Kata Nabi, hatta yarda anhu man hauluh. Sehingga kan hari mati dia, orang hadu ada keliling kelalang dia ni semua redha dengan dia. Redha. Sebut kata dia mati, orang rasa kehilangan. Sebut kata dia mati, orang rasa satu kerugian. Bila sebut kata dia mati, orang rasa macam tak ada orang macam dia ni selepas daripada ni. Orang rasa harga diri dia tu. Benda ni semua nanti mai anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kalau kita takut dengan apa yang kita dengar, kita takut dengan cerita azab kubur, kita takut dengan ngerinya suasana dalam kubur, amalkanlah benda yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada hadis an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, siapa yang baca tabarakallazi biyadihil mulk. Surah apa? Surah Al-Mulk. Bila dia baca? Kulla lailah, every night. Every night. Kok mana pun nak tidur, pam. Lah mudah aja tuan-tuan. Dalam kita punya smartphone pun ada Quran, buka. Tabarakallazi biyadihil mulk. Baca sampai 30 ayat tu. Siapa yang baca ayat ni, 30 ayat ni tiap-tiap malam sebelum tidur, mana'ahu Allahu azza wa jalla biha min azabil qabri. Allah akan lindung dia daripada kena azab kubur. Tuan-tuan, percaya tak apa yang Nabi kata? Kalau percaya jangan tinggal. Kalau percaya jangan tinggal. Wa kunna fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nusammiha al-mani'ah. Sahabat Nabi kata apa? Kami zaman Nabi dulu, kami yang hidup zaman Nabi dulu, surah Al-Mulk ini, tabarakallazi biyadihil mulk, bagi kami ini surah kami panggil surah Al-Mani'ah, surah pelindung, kerana dia melindungi kita daripada azab kubur.